Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, harap semua dalam keadaan sihat walafiat dan dimurahkan rezeki selalu. Jangan lupa again bosku, subscribe saya punya channel Isya Yaakob, gratis guys. Like, share dan komen. Thank you yang mana dah subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang di bawah dan tekan butang loceng. Terima kasih bosku. Okey, ini aku akan kongsi satu kisah kematian pertama manusia di angkasa lepas. Kisah ekspedisi Soyuz 11. Kesatuan Soviet pada 19 April 1971 telah berjaya melancarkan stesen angkasa pertama dunia yang dinamakan Salyut 1. Bagaimanapun, usaha mereka untuk membawa naik 3 orang angkasawan dalam misi Soyuz 10 ditempatkan ke dalam Salyut 1 pada 22 April 1971 berdepan dengan kegagalan. Selepas kru angkasawan yang telah berjaya sampai ke Salyut 1 gagal membuka pintu masuk Salyut 1 menyebabkan 3 angkasa terpaksa pulang ke bumi. Bagi meneruskan program angkasawan di Salyut 1, Kesatuan Soviet sekali lagi melancarkan program Soyuz 11 bagi membawa 3 orang angkasawan. Mereka bertiga berjaya melakukan apa yang Soyuz 10 gagal. Misi ini yang dianggarkan akan berakhir dalam tempoh masa lebih kurang 30 hari, memerlukan mereka tinggal di Salyut 1 melakukan pelbagai uji kaji semasa berada di sana. Tidak ada siapa menyangka mereka bertiga ni adalah manusia pertama dan terakhir setakat ini diisytiharkan meninggal dunia di angkasa. Kejayaan Soyuz 11. Kesatuan Soviet melancarkan kajian penyelidikan stesen angkasa berikutan kejayaan Amerika Syarikat menjejaki bulan. Program Salyut 1 dilihat sebagai satu cara untuk kerajaan Soviet mengembalikan semula reputasi mereka dalam bidang penerokaan angkasa. Salyut 1 merupakan sebuah stesen angkasa orbit rendah, menjadi asas kepada usaha kerajaan Soviet memajukan lagi teknologi stesen angkasa mereka. Mula dibina pada tahun 1970 dengan tujuan untuk membolehkan penyelidikan saintifik dijalankan di dalamnya. Salyut 1 mempunyai panjang 15.8 meter dengan berat sekitar 18.9 tan semasa dilancarkan. Projek Soyuz 11 dimulakan pada 6 Jun 1971 oleh mereka bertiga, mengambil masa lebih kurang 3 jam 19 minit untuk berjaya memindahkan diri mereka daripada kapal angkasa ke stesen angkasa tersebut tanpa sebarang insiden berlaku. Sepanjang di sana, kru 3 orang ini berjaya menghabiskan 140 uji kaji. Mereka kemudiannya dijadualkan balik pada 29 Jun 1971 hanya selepas 24 hari, kurang daripada 30 hari waktu sepatutnya selepas mendapati terdapat bau asap yang muncul di dalam stesen tersebut. Tidak mahu mengambil risiko, mereka bertiga kembali masuk ke dalam Soyuz tanpa sebarang insiden. Selepas berjaya menaiki kapal angkasa mereka, kru 3 orang ini sempat mengucapkan selamat pada pengkalan di bumi sebelum mereka terputus hubungan. Pendaratan yang berjaya, namun pada jam 1.35 pagi, roket yang membawa mereka pulang ke bumi selamat mendarat dengan bantuan payung terjun. Semuanya berjalan dengan lancar. Jatuhan mereka ke bumi juga berlaku dengan impak yang rendah. Berikutan sistem pendaratan automatik berjaya menstabilkan kesemuanya. Namun tidak ada sebarang maklum balas daripada mereka bertiga apabila dipanggil. Tidak menyangka sesuatu yang buruk telah berlaku. Pasukan petugas serta pegawai bekerja ke tempat pendaratan bagi meraihkan kepulangan mereka. Apabila pintu kapsul dibuka, mereka mendapati ketiga-tiganya sudah kebiru-biruan dengan darah mengalir keluar daripada telinga masing-masing.
Walau demikian, badan mereka masih panas. Ini menyebabkan kru perubatan cuba melakukan CPR bagi menyadarkan mereka. Namun, usaha itu gagal kerana mereka bertiga sudah pun meninggal dunia. Siasatan bagi mengenal pasti punca kematian mereka bertiga disembunyikan pada awalnya sebelum kerajaan Soviet sendiri mengeluarkan kenyataan menjelaskan apa yang telah berlaku. Wujud kerosakan pada salah satu injap yang mengawal tekanan udara akibat impak letupan yang dijadualkan berlaku. Bagi membolehkan pemisahan modul kapsul pendaratan mereka, injap yang terbuka itu menyebabkan tekanan udara dalam kapsul itu menjadi kosong sehingga kapsul itu masuk ke dalam atmosfera bumi. Penyelidikan dan penyiasatan membuat kesimpulan apa yang berlaku pada mereka bertiga amat mengerikan. Akibat ketiadaan tekanan dan terdedah dalam ruangan vacuum, ini menyebabkan udara dalam dada mereka mengembang, memecahkan organ-organ dalaman mereka. Selain itu, air dalam badan mereka mula mendidih, menyebabkan semua cecair dalam badan mereka berbuih-buih sehingga mengalir darah terhenti sepenuhnya. Daripada data kesihatan yang direkodkan, ketiga-tiga mereka hanya bertahan selama 40 saat sahaja dalam ruangan vacuum sebelum jantung mereka berhenti berfungsi. Ini menyebabkan darah tidak lagi sampai ke otak dan mereka hilang kesedaran diri. Realitinya, dalam tempoh tidak sampai seminit pun, mereka sebenarnya merasa sakit yang amat sangat pada bahagian dada dan perut dan kepala sebelum tekanan melampau menyebabkan pendarahan di bahagian telinga dan mulut akibat tekanan yang mahu dilepaskan. Mereka bertiga diberikan penghormatan terakhir serta diberikan pingat tertinggi Kesatuan Soviet selepas kematian mereka. Ketiga-tiganya disemadikan di lokasi bersejarah makan dinding Kremlin yang unik sesuai dengan status mereka sebagai wira negara. Begitulah kisah bagaimana insiden kematian pertama di angkasa berlaku sehingga kini mereka bertiga memegang status sebagai 3 individu yang pertama yang meninggal dunia di angkasa lepas dan harapnya yang terakhir. Okey, begitulah sahaja kisah aku hari ini, perkongsian aku ini, kisah 3 orang yang meninggal dekat angkasa lepas.